Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keikhlasan yang jitu dalam menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang pertama menggunakan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu Tauhid yang disusun oleh guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Semalam kita ada kelas gantian yang mana kita berhenti di muka surat 19, iaitu selesai kita menerangkan bahawa hukum dari segi bahasa bermakna menetapkan atau menafikan sesuatu, mengatakan ya atau mengatakan tidak, itu adalah hukum. Kemudian yang menentukan sama ada ya atau tidak itu salah satu dari tiga, maka terbahagilah hukum itu kepada tiga jenis, iaitu pertama hukum syarak, berarti sesuatu itu ditetapkan atau dinafikan oleh perintah Allah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang bergantung dengan perbuatan-perbuatan orang yang mukallaf, sama ada dengan dituntut, sama ada tuntut buat atau tuntut tinggal, suruh atau larang, atau diberi pilihan, ataupun dengan jalan wad'i, diterjemahkan sebagai hantaran, ataupun wada'a saja maknanya letak, iaitu yang kita telah terangkan semalam, syarat, sebab, manik, penghalang, natijahnya sah ataupun batal. Jadi hari ini kita pergi kepada jenis hukum yang seterusnya. Soalan, apa dia hukum adat? Yang ini yang saya sebutkan semalam. Tidak sedikit di kalangan umat Islam sekarang sudah tidak faham apa yang dimaksudkan dengan hukum adat. Saya pernah baca satu orang, dia komplain, dia komen, kata dia hukum adat tidak boleh sampai mengatasi hukum syarak. Jadi bila saya baca komen begitu, saya dapat tangkap bahawa orang yang menulis komen itu tidak faham apa yang dimaksudkan dengan hukum adat di sini. Yang terbayang dalam fikiran dia mungkin seperti adat Melayu, adat Cina, adat India, adat Pepatih, adat Temenggung dan seumpama dengannya. Ya betul, adat orang Melayu atau orang apa sekalipun tidak boleh sampai mengatasi hukum syarak. Kalau adat itu melanggar syarak, maka adat itu perlu ditinggalkan. Tapi kalau adat itu tidak melanggar syarak, itu boleh diterima. Tapi bukan itu yang dimaksudkan bila kita berbincang tentang jenis hukum dan kita sebut hukum adat, bukan itu. Dia tidak timbul isu hukum adat mengatasi syarak, tidak. Bahkan hukum adat itulah yang membantu ketetapan hukum syarak. Kita nak tetapkan hukum syarak tu, ada kalanya kita terpaksa mengambil kira hukum adat. Kita lihat ya. Hukum adat itu adalah menetapkan satu pekerjaan atau menafikan dia
dengan menengahi berulang-ulang serta sah bersalah-salahan dan tiada memberi bekas oleh salah suatu daripada keduanya. Lagi tak faham. Kata kita nak terangkan, terang patut lagi jelas. Ini lagi tak faham. Sebab sebagaimana saya sebutkan sebelum ini, hanya kan ia adalah bahasa lama. Kalau kita permudahkan, hukum adat ni kita kata ya atau tidak tu sebab kita perhati natijah daripada apa yang kita ulang kali cuba. Kita cuba buat macam ni, jadi macam ni. Kita cuba lagi, jadi benda yang sama. Kita cuba lagi, jadi benda yang sama. Lalu kita tetapkan atau nafikan tadi based on experiment, berdasarkan percubaan. Ini ada kaitan dengan apa yang kita sebut sebagai sebab dan musabab, cause and effect. Jadi kita tetap atau nafikan itu sebab kita itu cuba berlaku benda yang sama. Cuba berlaku benda yang sama, maka kita kaitkan antara dua tu. Kita kaitkan antara cause and effect. Kita kata kalau buat macam ni akan berlaku macam ni, ataupun kalau tak buat macam ni tak berlaku macam ini. Tapi sah bersalah-salahan tu maksudnya apa? Maksudnya ada kalanya eksperimen kita menghasilkan natijah yang berbeza. Selalu jadi begitu. Katakan kita buat A jadi B, A jadi B, A jadi B. Memang banyak kali pun macam itulah. Tapi tak menafikan kemungkinan kita buat A jadi C. Itu maksudnya sah bersalah-salahan. Dan tiada memberi bekas oleh salah satu daripada keduanya. Maknanya sama ada yang selalu berlaku itu pun hakikatnya bukan itu yang memberi kesan. Yang jarang-jarang berlaku juga bukan itu yang memberi kesan. Yang memberi kesan akidah kita ahli sunnah wal jamaah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita baru contoh, insya-Allah lagi faham. Contoh biasanya akan memudahkan kefahaman. Ada kalanya atas hukum adat ya atau tidak ini dikaitkan antara ada dengan ada. Kalau ada yang ini, ada yang ini. Ada kalanya dikaitkan ya ada dengan tiada. Kalau ada yang ni, yang lagi satu tak ada. Ada kalanya terbalik, kita kaitkan tiada dengan ada. Kalau tiada yang ini, maka ada yang satu lagi. Dan ada kalanya dikaitkan tiada dengan tiada. Kalau tak ada yang ini, maka tidak adalah yang satu lagi. Jadi saya ambil contoh yang mudah, iaitu perkaitan makan. Perbuatan makan ini yang kita kerap kali lakukan. Boleh katakan setiap hari kita makan. Dan kita lihat natijah dari makan adalah kenyang. Biasa kita makan, kenyang. Makan, kenyang. Maka kita kaitkan ada dengan ada. Apa dia? Iaitu kita kaitkan ada kenyang dengan ada makan. Ya, ada kenyang dengan ada makan. Ada dengan tiada apa dia? Ada lapar dengan tiada makan. Itu pun yang kita biasa alami. Kalau kita tak makan, lama-lama kita lapar. Jadi kita kata ada lapar dengan tiada makan. Tiada dengan ada, tiada lapar dengan ada makan. Itu pun kita pengalaman kita. Dan tiada dengan tiada, iaitu tiada kenyang dengan tiada makan. Inilah perkaitan yang empat. Ada dan ada dan tiada, tiada dan ada, dan tiada dan tiada. Tetapi kita kata sah bersalahan tadi kenapa? Kerana boleh jadi sahaja satu orang walaupun dia tak makan tapi dia tak lapar. Tapi ini jarang-jarang. Ataupun dia makan tapi dia masih tidak kenyang. Ini kadang-kadang kerap juga berlaku. Dah sepinggan masih macam tak kenyang lagi, tambah sepinggan lagi. Ya. Tapi yang biasa adalah ada makan, ada kenyang, tak ada makan, tak ada kenyang, ya. Tak ada makan, ada lapar, ada makan, tak ada lapar. Ini berkaitan disebut hukum adat. Kan ada tiada itu kan hukum. Apa yang menghukumnya? Kebiasaan. Adat di sini maksudnya kebiasaan, natijah yang biasa berlaku apabila dilakukan sesuatu perbuatan. Makanya nanti insya-Allah di hujung-hujung akan kita belajar apa yang disebut sebagai khawarik lil adah. Benda yang mencarikan adat. Misalnya tadi kita dah sebut lagi satu yang penting juga, iaitu tiada memberi bekas oleh salah satu daripada keduanya. Maknanya yang biasa berlaku itu pun hakikatnya tidak memberi kesan, bukan makan yang mengenyangkan.
Dan kita kata kadang-kadang tak makan pun kenyang. Bukan tak makan juga yang mengenyangkan. Yang menjadikan kenyang sama ada makan atau tak makan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dari segi adatnya kita kaitkan kenyang itu dengan makan. Yang kita kenyang tanpa makan tu, itu khariq lil adat. Itu luar dari kebiasaan. Baik. Tapi khariq lil adat ni macam-macam lah. Misalnya kita kaitkan terbakar dengan bersentuh dengan api. Kalau bersentuh dengan api, kita dapati terbakar. Bersentuh dengan api, terbakar. Tapi boleh jadi tak bersentuh dengan api, tak terbakar. Boleh jadilah, tapi itu jarang. Itu mencari adat. Kalau berlaku kepada para rasul, misalnya berlaku kepada Nabi Ibrahim AS, dicampak ke dalam api, tapi bagi dia tidak terbakar, selamat. Itu namanya mukjizat. Kalau berlaku kepada para wali, misalnya berlaku kepada Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, beliau di kalangan tabi'in yang dicampak ke dalam api oleh Musailamah Al-Kazzab, Nabi palsu, juga takdir Allah tidak terbakar. Itu kan luar biasa. Adakah mukjizat? Oleh kerana Abu Muslim Al-Khawlani bukan rasul, tidak dinamakan mukjizat. Itu namanya karamah, kemuliaan. Atau kadang-kadang ma'unah, pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba yang soleh, dan tidak mustahil juga dalam bentuk sihir ataupun istidraj yang Allah beri pada orang-orang jahat, orang-orang fasik. Mereka juga berlaku perkara yang mencari adat, tapi bukan tanda mereka itu betul, tapi untuk melajakkan mereka di dalam kesesatan, waliyazubillah. Jadi kalau tak faham yang inilah, kadang-kadang ada orang dia mudah mensyirikkan sesuatu yang sebenarnya tidak syirik, dan dia tidak perasan sesuatu yang syirik itu, dia tak perasan bahawa benda itu syirik. Sebagai contoh, kalau satu orang tu meminta tolong kepada doktor, pergi kepada doktor, lalu dia kata kepada doktor, "Tuan doktor, saya ni dah lama sakit, dah bertahun-tahun saya sakit. Saya dengar doktor pakar tentang penyakit macam saya ni. Saya mohon tolonglah doktor sembuhkan penyakit saya ni." Jadi kalau orang yang tak faham, dia mungkin akan kata orang ni dah jadi syirik, kerana dia minta kesembuhan dari doktor. Sedangkan akidah kita mengatakan yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Jadi kalau kamu minta doktor sembuhkan, kamu dah samakan doktor seperti Allah. Ini adalah kekeliruan, gagal faham bahawa ketika mana satu orang itu meminta kepada doktor, dia sedang berinteraksi dengan hukum adat. Biasanya kalau ada rawatan, ada sembuh, walaupun yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah. Jadi kalau seorang itu minta kepada doktor, "Tuan doktor, tolonglah sembuhkan penyakit saya," itu bukan syirik, itu hanya mengaitkan sebab dengan musabbab. Jadi rawatan doktor itu sebab, cause, sembuh dari penyakit itu adalah musabbab, efek. Tapi yakin dalam hati dia yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan, macam mana kita nak tahu sedangkan itu dalam hati? Ustaz kata, asalkan dalam hati dia yakin bahawa yang menyembuhkan adalah Allah, bukan doktor. Jawabnya, benda dalam hati kita tak tahu, kecuali orang yang punya perasaan itu dia ungkapkan, dia cakap. Maka husnuzon kita, sangka baik kita dengan orang Islam, bila orang Islam menuturkan kata-kata sedemikian, minta tolong kepada makhluk, dia sebenarnya tahu bahawa pertolongan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kata-kata orang itu menzahirkan sesuatu yang bertentangan. Asal kita assume orang Islam lah, dia faham lah Allah yang sembuhkan penyakit, kita tak faham kot. Tapi kalau dia menzahirkan, misalnya selepas dia dapat rawatan, sembuh penyakit dia, lalu kawan dia datang, dah ucapkan tahniah, kata dia, "Tuan, tahniah lah kerana dah sembuh dari penyakit, Allah dah sembuhkan tuan dari penyakit." Lalu bila dia dengar kawan dia kata macam itu, dia marah. Dia kata, "Bila masa Allah sembuhkan saya dari penyakit, saya dah sakit 5 tahun, tiap-tiap malam saya berdoa kepada Allah agar sembuhkan penyakit saya, Allah tak sembuhkan. Tapi 3 hari saja saya berobat dengan doktor, sudah sembuh penyakit saya. Memang doktor yang sembuhkan saya, bukan Allah." Kalau dia ungkapkan, jelas kata-kata seperti itu adalah syirik, kerana dia memang berkeyakinan doktor secara hakikat menyembuhkan dia, bukan Allah. Selagi dia tidak ungkapkan, sangkaan baik kita dengan orang Islam bahawa dia tahu bahawa Allah yang menyembuhkan, maka tidak timbullah isu misalnya
mensyirikkan amalan selawat syifa. Ada orang menyangkakan selawat syifa itu haram kita baca. Sebab pertama kata dia bid'ah. Itu bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ibadah selawat ini adalah ibadah yang luas, yang tidak diikat dengan satu ikatan, iaitu misalnya tidak perlu dilakukan pada waktu tertentu, bila-bila masa boleh selawat. Tidak mesti di tempat tertentu seperti haji, Kalau haji mesti di Kaabah, tetapi boleh di mana-mana kita selawat. Tidak mesti dalam keadaan tertentu, suci dari hadas, menghadap kiblat sebagaimana sembahyang. Tak ada wuduk, bahkan dalam Id pun boleh selawat. Menghadap kiblat pun boleh, tak nak menghadap kiblat pun tak apa. Selawat seorang-seorang boleh, selawat ramai-ramai pun tak apa. Selawat secara spontan boleh, selawat secara kita dah plan, petang ni kita pakai selawat ramai-ramai pun boleh. Selawat dengan lafaz yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagus. Selawat dengan susunan sendiri, susunan para sahabat, susunan para ulama juga dibolehkan. Jadi isu bid'ah tu tak timbul. Yang diperbincangkan sekarang adalah isu syirik. Kenapa? Kerana dalam selawat itu disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha, dan seterusnya. Jadi antara makna selawat itu, ya Allah selawatkan ke atas Nabi Muhammad, ubat dan penawar bagi hati. Ubat dan penawar bagi hati. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, kesihatan, afiah dan juga kesembuhan bagi tubuh badan. Jadi ada orang salah sangka, dia kata itulah syirik. Sebab dia kata Nabi SAW yang menyembuhkan. Padahal yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Jadi dia ni dah samakan Nabi seperti Allah, boleh sembuhkan penyakit. Jadi orang ni syirik. Selawat macam ni syirik, tidak boleh diamalkan. Ini keliru. Kerana apabila kita nisbahkan kesembuhan kepada Nabi SAW, itu hukum adat. Maknanya secara sabab Nabi SAW ini jadi sebab kepada kesembuhan. Ada orang yang ada penyakit, bila disentuh oleh Nabi SAW sembuh, atau diludah matanya oleh Nabi SAW sembuh dari penyakit. Itu sebab. Adapun yang menyembuhkan secara hakikat, itu kita tidak nafikan Allah. Dalam Al-Quran ada ayat Quran atas lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan. Itu hakikat. Adapun Nabi SAW yang menyembuhkan, itu asbab. Dan kalaulah syirik menisbahkan kesembuhan kepada makhluk, sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian, tak mungkinlah Nabi SAW mengucapkan hadis Al-habbatus sauda, kata Nabi SAW, habbatus sauda syifa'un likulli da'in ilal maut. Habbatus sauda menjadi penyembuh kepada setiap penyakit. Kata ulama, setiap itu makna kebanyakan penyakit, kecuali mati. Tidakkah habbatus sauda makhluk? Kalau kata makhluk menyembuhkan syirik, tak mungkinlah Nabi SAW mengucapkan kalimah syirik. Bagi dia kan pejuang tauhid. Maka sebenarnya boleh kita itu nisbahkan sesuatu kebaikan, sesuatu manfaat, sesuatu pertolongan, sesuatu kesembuhan kepada makhluk atas jalan sababiyah. Ini hukum adat. Atas jalan hakikat semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, buruk ataupun baik. Mana penyakit daripada Allah, sembuh juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang jadi tak faham tentang isu istighasah ni. Yang mensyirik-syirikan istighasah ni, puncanya di sini. Dia tak faham hakikat dan asbab. Jadi bila kita beritahu, boleh istighasah dengan orang soleh, para wali, hatta selepas mereka meninggal dunia pun tidak ada halangan. Kenapa? Kerana kalau dari segi hakikat, ketika mereka hidup pun kita tak boleh minta tolong, sebab mereka tak boleh buat apa-apa. Mana dalil? Misalnya Allah berfirman, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku iaitu Nabi Muhammad tak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat ataupun mudarat. Kalau untuk diri baginda sendiri, baginda tak milik, tentulah nak beri kepada orang lain manfaat mudarat tidak boleh. Tapi itu hakikat. Asbabnya di mana? Sambungan daripada ayat itu, illa masya Allah.
kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka Nabi SAW menjadi sebab kebaikan, dan Nabi SAW juga menjadi sebab menolak kemudaratan. Itu namanya hakikat dan asbab. Sama juga kalau kita kata, adakah Nabi SAW memberi hidayah? Adakah syirik kalau kita kata Nabi yang beri hidayah pada kita? Tidakkah Allah yang beri hidayah? Jawabnya, syirik hanya kalau kita beriktikad memang Nabi SAW yang memberi hidayah, bukan Allah. Itu syirik. Dan itu bercanggah dengan firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu kasihi, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tetapi tidak syirik kalau kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi hidayah kepada kita atas jalan asbab. Kita tahulah hakikat Allah yang beri hidayah, tapi Nabi menjadi sebab hidayah kepada kita. Nabi yang berdakwah, Nabi yang berjuang, dapat hidayah kepada sahabat Nabi, dapat hidayah kepada keturunan selepas itu sampai kepada nenek moyang kita. Maka kita tak salah mengatakan Nabi yang memberi hidayah kepada kita secara sabab. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Allah berfirman, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi kena faham bila Allah kata kamu tak beri hidayah, itu maknanya hakikat. Bila Allah berfirman kamu benar-benar memberi hidayah, itu maknanya asbab. Itu hukum adat. Jadi bila saya tanyakan kepada golongan yang mengharamkan tawassul dengan para wali, dengan orang soleh, alasannya kerana mereka telah meninggal dunia, ada tak dalil yang mengharamkan? Mereka kata ada, banyak. Dalam Quran banyak dalil mengharamkan minta tolong dengan orang yang telah meninggal dunia. Jadi saya kata tolong bawa satu dalil yang sahih dan soreh. Sahih maknanya dalil yang kuat, soreh maknanya jelas, on the point. Bawa satulah, katanya ada banyak. Jadi kita tunggu-tunggu sampai akhir perbincangan, seorang pun tak bawa dalil, sedangkan dia kata banyak. Lalu mungkin kerana tidak berpuas hati dengan keadaan macam itulah, mereka bangkitkan, mereka kata kalau macam itu, bolehlah minta tolong kepada pokok dengan iktikad bukan pokok yang beri, Allah yang beri. Kan tadi kita kata boleh minta tolong kepada wali dengan syarat kita yakin Allah yang beri, bukan wali yang beri, tak syirik. Jadi dia lari alihkan kepada isu minta tolong dengan pokok. Ini bukan kita yang sarankan. Di sisi kita minta tolong dengan pokok itu tidak disyariatkan, bahkan boleh jadi syirik. Tapi dia nak kata apa beza dengan minta tolong dengan wali? Minta tolong dengan wali yang dah mati dengan minta tolong dengan pokok, bagi dia sama. Kalau boleh minta tolong dengan wali, boleh minta tolong dengan pokok. Kalau tak boleh minta tolong dengan pokok, tak boleh minta tolong dengan wali. Jadi bagi dia wali dengan pokok itu sama. Jadi sebenarnya tidak demikian. Minta tolong ada dua jalan. Minta tolong ni ada dua jalan. Pertama jalan hakikat, kedua jalan asbab, sebab musabab. Kalau jalan hakikat hanya boleh satu saja, iaitu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada Allah tidak boleh minta tolong secara hakikat. So itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong, maka minta tolong dengan Allah. Itu hakikat. Tapi kalau dengan jalan asbab, dia boleh minta tolong dengan makhluk. Nabi SAW pernah memberi panduan, siapa yang ditimpa satu kesusahan di padang pasir yang tak ada orang, maka hendaklah dia menyeru lebih kurang maknanya, tolonglah saya wahai hamba-hamba Allah. Nabi ajar suruh minta tolong dengan hamba Allah. Maknanya itu adalah asbab. Kalau hakikat, Nabi ajar minta tolong dengan Allah. Jadi kalau tak faham, dia mensyirikkan kita minta tolong dengan hamba Allah, sedangkan Nabi ajar juga. Baik, kembali kepada isu tadi. Kata dia kalau boleh minta tolong kepada wali-wali Allah yang telah meninggal dunia, kenapa tak boleh minta tolong kepada pokok? Jawab kita, kerana minta tolong tadi kan dua. Hakikat hanya kepada Allah, pastilah minta tolong pada pokok itu bukan hakikat.
Dan adakah ianya asbab? Adakah Allah Ta'ala jadikan pokok itu sebab kepada pertolongan dengan cara kita pergi kepada pokok dan bercakap, wahai pokok tolonglah saya? Adakah macam itu asbabnya? Tidak. Ya, pokok boleh jadi satu bantuan kepada kita, tapi dengan cara dijadikan rumah. Mungkin setengah pokok direbus akar kayunya, diminum airnya, ya. So ada macam-macam khasiat pokok kita tahu, tapi bukan dengan cara pergi pada pokok dan minta kepada pokok, wahai pokok tolonglah saya. Itu bukan sebab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau dengan i'tiqad memang pokok itu ada kuasa, jadi syirik. Jadi kadang-kadang mereka melarat sampai ke tahap kalau boleh minta tolong dengan wali Allah dengan i'tiqad bahawa bukan wali yang begini. Ini standard sebenarnya, bukan soal minta tolong dengan wali saja. Makan nasi pun kena dengan i'tiqad Allah yang mengenyangkan. Tak boleh dengan i'tiqad nasi yang mengenyangkan. Kita makan ubat pun kena dengan i'tiqad bukan ubat yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Jadi ia bukan soal minta dengan wali saja. Itu standard Ahlussunnah wal Jamaah macam itu. Kerana yang memberi kesan hanya Allah, bukan makhluk. Lalu kata dia, sampai ke tahap kata dia, kalau macam tu bolehlah minta tolong dengan tokong, dengan berhala. Tapi kita niat Allah lah yang tolong. Itu kan cerita dongeng. Kalau dia memang tahu Allah yang tolong, kenapa dia minta tolong kepada berhala, sedangkan berhala itu bukan sebab? Berhala itu kan sembahan syirik. Jadi zahir meminta tolong kepada berhala syirik. Kalau dapat dibuktikan pun bahawa dia minta tolong dengan keyakinan Allah yang tolong, tetap dia meminta tolong dengan cara yang dilarang. Dilarang minta tolong kepada berhala, maka dia tetap berdosa. Tak syirik bukan berarti tak berdosa. Contoh, satu orang makan nasi, dia dengan keyakinan nasi yang mengenyangkan bukan Allah. Syirik atau tidak? Syirik. Dia makan nasi dengan keyakinan Allah yang mengenyangkan, bukan nasi. Syirik atau tidak? Tak syirik. Dia makan babi dengan keyakinan bukan babi yang mengenyangkan, tapi Allah yang mengenyangkan. Syirik atau tidak? Tak syirik. Tapi adakah maknanya halal makan babi? Kan tidak, haram. Jadi ini putar belit ya, daripada golongan yang suka memfitnah. Dia sebenarnya isu tak ada. Kita dengan dia tak ada isu minta tolong dengan pokok. Dia pun kata tak boleh, kita pun kata tak boleh. Sama setuju. Isu yang patut dia fokus adalah minta tolong kepada wali yang telah meninggal dunia. Kalau macam itu kita lapang dada. Dia tu ustaz ni tak betul, kerana dia membenarkan minta tolong dengan wali telah meninggal dunia. Itu kita tak ada masalah. Kita boleh berhujah, kita boleh muzakarah, kita boleh tengok pandangan para ulama, kita boleh petik kitab-kitab, kita boleh tengok ayat Quran, hadis yang jadikan dalil. Tapi kalau kamu memfitnah, kamu kata ustaz ni teruk, suruh orang minta tolong dengan pokok, susahlah kita nak argue. Itu bukan pandangan kita. Kamu yang bangkitkan isu macam itu semata-mata nak menolak pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak membeza-bezakan meminta tolong kepada makhluk dengan jalan asbab, as long as dianya asbab. Kalau yang bukan asbab tak kena lah. Macam tadi lah. Tadi makan babi ialah kenyang. Kalau makan batu dengan i'tiqad Allah yang mengenyangkan, ia tak syirik. Tapi bukan batu itu kan bukan sebab kenyang. Bahkan mungkin sebab mudarat. Ya, kalau makan batu mungkin jadi sakit, jadi apa? Kerana itu bukan makanan. Jadi kalau kita faham hukum adat, itu insya-Allah kita tidak jadi keliru, pelik dengan hukum yang ada dalam agama kita. Baik. Seterusnya, apa ertinya hukum yang dimaksudkan kepada akal? Sebelum saya pergi lebih jauh, kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, kalau mampu saya jawab, silakan. Ada? Ya, silakan. Sama lah. Jawapan dia sama. Dan kalau nak tahu dalil secara terperinci, ada kitab kecil yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli Hafizahullah, dalil 5 salawat popular. Ya, itu boleh, saya rasa mungkin di Shopee pun ada jual. Secara umum tidak syirik. Kada tanhalu bihil uqad wa tanfajir bihil qurab. Itu kan ada bahasa babiah di situ. Dirungkaikan ikatan dengan Nabi, dilepaskan daripada kesusahan dengan Nabi. Jadi dengan ini sababiyah, bab tu bab sababiyah. Dengan sebab Nabi dirukaikan simpulan. Uqad tu simpulan. Wa tanfarju bihil qurab, dan dilepaskan daripada kesusahan.
Sama macam Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Tak maaf minum tu daripada botol. Tak pasti. Sebab gelas macam ada air, confuse lah. Jangan tengok dalam live, jangan risau dia ni minum dengan tangan kanan. Dalam live dia tengok dapat terbalik. Macam minum dengan tangan kiri. Baik. Jadi misalnya dalam kitab itu Kiai Al-Samli bawa hadis yang mana satu orang yang di lidah dia tu ada uqdah, ada simpulan, maknanya dia bercakap tu tak fasih, gagap ya. Jadi Nabi SAW doakan, lalu dia sudah hilang penyakit dia, simpulan pada lidah dia itu hilang. Jadi itu kan memang direct bahawa dalam selawat itu menyebut perkara yang benar-benar berlaku, iaitu dirungkaikan kesimpulan dengan berkat Nabi SAW, diangkatkan kesusahan dengan berkat Nabi SAW. Itu memang realiti yang berlaku ketika Nabi SAW masih hidup. Bahkan selepas baginda wafat pun tawassul dengan Nabi SAW diterima oleh umat Islam Ahli Sunnati wal Jamaah. Berlaku di zaman sahabat misalnya, seorang lelaki yang ada kesusahan nak berjumpa dengan Sayyidina Uthman, tapi asyik tak dapat. Lalu diajar oleh sahabat Nabi bernama Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu membaca doa tawassul. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, ini doa biasa. Wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah, dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad nabi rahmat. Ini tawassul. Nabi dah wafat. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda. Sahabat ajar, boleh suruh Nabi sebab Nabi wafat. Bukan berarti Nabi wafat Nabi sudah tidak tahu apa-apa. Ya wahai Muhammad, aku bertawajuh denganmu kepada Tuhanku, pada hajatku moga-moga diperkenankan. Dan selepas itu dimudahkan oleh Allah urusan dia, dapat berjumpa dengan khalifah dan diselesaikan urusan. Berarti jelas tanfarju bihil kurab. Bahkan Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu apabila meletakkan rambut Nabi SAW di dalam kain serban, memberitahu kepada orang ramai, semenjak daripada beliau meletakkan rambut Nabi SAW dalam kain serban itu, sentiasa Allah beri kemenangan di dalam peperangan. Yang apa tu, yang diberikan hujan ya. Itu juga sabit dalam riwayat yang mana Sayyidatina Aisyah ketika istisqa minta hujan, berlaku kemarau, Sayyidatina Aisyah cadangkan supaya dibuka siling ya, makam Nabi SAW tu, supaya tidak ada hijab antara makam Nabi dan juga langit. Jadi dengan izin Allah turun hujan. Jadi apa satu persatu yang disebut dalam salawat nariyah itu sebenarnya memang benar-benar berlaku, sama ada ketika hayat Nabi SAW maupun selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam ya, apa yang disebut dalam salawat itu berlaku. Dan nak kata syirik, tidak syirik ya, kerana dia adalah sebab, bukan hakikat. Kalau hakikat itu bangsa hukum akal. Misalnya, kenapa kita kata bukan nasi yang mengenyangkan, tapi Allah yang mengenyangkan? Kerana akal tidak boleh terima bahawa dalam isu kenyang itu bukan Allah yang buat. Berarti ada perkara yang berlaku bukan takdir Allah. Maknanya Allah lemah di situ. Allah lemah daripada mengenyangkan, sebab yang mengenyangkan adalah nasi. Allah lemah daripada menyembuhkan penyakit, sebab yang menyembuhkan penyakit adalah ubat. Akal tak boleh terima Allah itu lemah. Iaitu lain. Iaitu adalah hukum akal. Jadi ada perkara yang dari segi adatnya mustahil adat kita kata. Mustahil lah kena api tak hangus. Mana pula kan, kena api confirm lah hangus. Tapi akal boleh terima kalau Allah kehendak kena api pun tidak hangus. Tapi itu jarang. Kita ambil kira adat. Sekarang ni satu orang campak kawan di dalam api, dia akan dihukum. Dia tak boleh kata bukan api yang membakar, Allah yang membakar. Tak boleh, itu hakikat. Adapun hukum kamu mencampakkan kawan kamu dalam api itu ambil kira hukum adat. Itu saya kata tadi. Bukannya adat itu yang mengatasi syariat, tapi syariat ambil kira adat. Kenapa orang itu dihukum bersalah membakar kawan dia, padahal yang menghanguskan adalah Allah? Ya, kerana dari segi sebab musabab, api itu menghanguskan. Dari segi hakikat, iaitu hukum akal tidak. Allah yang menghanguskan. Begitu juga satu orang ambil pisau yang tajam, tikam kawan dia.
maka dari segi syariat dia boleh dihukum membunuh kalau kawan dia mati, atau dihukum kerana mencederakan. Padahal yang melukakan bukan pisau, yang melukakan adalah Allah. Tapi dalam hukum syariat ambil kira adat. Pisau yang tajam biasanya melukakan. Bila kamu mendatangkan sebab itu, iaitu menikam dengan pisau yang tajam, maka musababnya itu yang akan memberi kesan syariat. Kamu akan dihukum bersalah kerana menikam orang atau membunuh orang dan sebagainya. Saya harap itu menjawab soalan. Jadi selawat nariyah juga sebagaimana selawat syifa tidak syirik di sisi ahli sunnah wal jamaah, tapi syirik di sisi golongan yang tidak faham beza hukum adat dan hukum akal ini, seperti golongan Wahabi. Bagi Wahabi syirik, selawat syifa syirik, selawat nariyah syirik, bid'ah dan sebagainya. Tapi kita pegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi insya-Allah kita sambung hukum akal di muka surat 19 juga pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.